lagi. Kromo satu itu. Okey, Kulai clear. Wow, Kulai ke kampung Kulai bang. Bukit Farid besar Batu Pahat. Oh. Okey, Kodang clear, Berjaya clear, Ramsal clear. Salam dari Penang, Sabah. Thank you very much. Batang clear. Assalamualaikum CMS. Waalaikumsalam. Luang clear, Kodang clear. Posisi dan tenaga malam ni biasalah bang. Tengah profit. Bila profit dia posisi bang. Kalau dia tengah floating ke, tengah merah ke, aduh malam ni malas ni naknya. Korang pada pandai lah kan. Clear, Luang clear. Most esteemed juga. Sarawak clear. Assalamualaikum CMS, thank you. Roy Rahmat, Dedi Kurniawan, Genting Haaland clear. Recap sikit semalam secara ringkas, boleh. Kita akan recap dulu. Salam tinggi clear, kita baru ada 641, masih lagi menunggu lagi sudah-sudah lain. GUJJ terjun bang, yes. GUJJ terjun bang. Memang best. Terbaik. Dari Campui clear. Alright, lagi siapa lagi? Penang line clear lah. Penang clear. Nanti saya di Penang jangan lupa bawa saya jalan-jalan lah. Nak pergi makan lagi itu nasi kandak. Oh, alhamdulillah memang best. 300% alhamdulillah. Eddie Ibrahim. Melaka clear, Hello Star clear hari ni. Jiu mantap dapat pucuk abang Hafiz Pilus. Wow. Apa rasa bang dapat entry pucuk? Lepas tu dia terjun beratus-ratus pip. Apa rasa? Dia feel itu macam market saya yang punya. Okey, Pengelai clear. Pergelih. Muhammad Farid, pergelih. KL clear, SP clear, Sungai Petani ke? Sungai Petani clear, kapal banyak, Hakim Haikal, Bangi clear, Bali clear. Kita baru ada 673, mungkin lama, mungkin ramai yang tak nak datang. Mungkin yang nak pandai agaknya ataupun yang nak tak suka. Yang nak tak suka kat saya. Kelang clear, Jogja clear, Alam Budiman clear, semuanya clear to take off. Belum lagi, kita belum clear to take off. Kita akan tunggu 1000 attendees baru kita close the door and kita akan clear to take off. Sementara itu ambil tempat duduk masing-masing. Okey, Labis clear. Apa lagi? This session has been recorded. Siapa yang ada record nanti bagi kat saya. Siapa yang ada record. Saya stop recording sebab nanti dia ambil saya punya data banyak kan. Saya tak tahu macam mana nak record pergi dekat web ataupun dekat internet ke apa tu. Kalau semalam kita dah belajar tentang fake card, kita dah belajar pasal fake card, manipulation with trader. So hari ni kita akan belajar fake card V2SR flip, RS flip, diamond and 3-4 drive. 3 drive ataupun 4 drive. 3 drive atau 4 drive. Tom Sak clear, Tom SK mana bang? Farid Bunta clear, kenapa tak ada suara ya? Yang tak ada suara boleh pilih. Macam mana nak cakap kat dia pun tak dengar. Trader nobody is watching. Cikgu kelas malam saya terlepas malam kan tengok yang cikgu send. Alright, good. No problem. Ada siaran ulangan. Jangan takut, jangan segan. Okey, saya tengok chat kejap GBP USD mantul sikit. Euro USD jangan ambil punya break even. Euro Kanada, Euro Kanada boleh entry guys. Sambil tekan boleh entry guys. GJ, okey, GJ tadi abang, siapa nama dia dah sampai TP. Okey. You cut the test 2 kali. Wow. Goal hari ni slow lah sebab itu dia dah banyak sangat kan, dia pergi 1000 pip. So ramai hari ni, so I bagi tips. So bila dah ramai yang kena semalam. Masa semalam gold terkejut 1000 pip, bukan all je kena bukan Malaysia je kena, satu dunia semua kena. Trader lain-lain satu dunia, dia orang semua favorite pun sama. Maksudnya favorite pair dia orang mesti gold. Tapi bila dia orang terkena semalam, so price terjun laju-laju 1000 pip, 1100 pip. So hari ni ramai yang dah insaf. Dia dah slow sikit. Kalau tak dengar suara, choose computer audio. Okey. Apa? Choose computer audio. Ini kalau tak dengar. Alright, EU terjun guna teknik 1, 2, 3, 4 terbaik. Thank you very much. Apa lagi? Siapa lagi? Diorang tak boleh tegur, marah, sakit hati, tisu tu yang tak datang. Alright, bangun semua, selamat malam cikgu. Alright, tak payah. Semua dah duduk, semua ambil tempat duduk masing-masing. Cikgu PEG dan EN. Okey, Hello Star hadir, sound loud and clear, good. Hang Tua sudah mari, Muhammad Hafiz, pembaris ada pensil.
Ada kertas pun ada dah ready ni. Okay, good. 1 EG, 1, 2, 3, 4 panel lah. EG. Let's see what happened to Euro GBP. Not yet panel lah, baru shadow saja. Okay, baru shadow saja. Kita tengok H1. Apa ada kat situ? Nice. Ada support. Ada resistance, ada drop base drop dan ada drop base drop king. Okay, so far so good. I think so far so good. Dah berapa pip? Siapa dapat entry pucuk sini lebih kurang dalam 21 pip dah dapat 21. Itulah cara kita gunakan teknik pembaris. GBP chef terbang cikgu. Alright. Profit buy. Suara putus. Okay. EG 1, 2, 3, 4 panel saya dapat Euro GBP. Thank you very much. The great. Saya dapat dekat EU bang. Saya dapat kat EU, saya biar luah. Ni swing lah kot. Nak try kalau ada rezeki, swing lah. Kalau tak ada rezeki, tak apalah. At least dia dah break even. So kalau dah lipat atas, salah lah. Alright, GBP USD masih menyambung penurunan GBP chef. GBP chef itu buat untuk lupis. Okey, GBP New Zealand tengah buat fake out ke cikgu? Saya tunggu bawah. Sekejap. GBP apa tu? Tak sempat lah tengok. Kita baru ada 750. Makin lama makin kurang orang masuk. Hati kita boleh start kot. Boleh start ke? Suara putus. Sekejap. Biar saya telan mikrofon ni. Kalau saya telan, mungkin sebab muzik. Bila ada muzik dia akan berkacau dan berkicau dengan muzik. Dia tak tahu mana satu dia nak bagi. Okey, sekarang okey tak? Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is your captain speaking. Do not be touching anything. Captain Vladimir Mansur Zafari. Welcome to the Russian spaceship. We are going to launch in 5 minutes. Do not be touching anything. 185. Sekarang kita 939, 940, 758 masih lagi ada orang yang belum masuk lagi. Bagi dia masuk dulu, nanti kalau dah masuk sana kita boleh launch in, we will countdown our launching. Kita baru ada 760. Okey. Ataupun 9.45 kita start. Boleh kita start 9.45. Hari ni tak sebab semalam you all dah tahu tentang manipulation by big trader, fake out, breakout, fake out. At least you dah tahu dah macam mana manipulation big trader. So lepas ni secara teori. So lepas ni kalau saya bagi fake out V2, SR flip, RS flip, diamond, 3-4 drive, semua tu you dah faham dah kenapa jadi macam ni. Kenapa dia jadi 3 drive, kenapa jadi 4 drive, kenapa jadi diamond. So it won't take long Oh ya, malam Jumaat. So ramai yang tak datang. Ramai tak datang dah pukul 9, baru pukul 9.40. Bukit Canggang loud and clear. Alright, malam ni baca Yasin. Alhamdulillah, malam ni baca Yasin. Lepas Isyak ada makan-makan, ada bacaan Yasin, baca tahlil. So sepatutnya malam Jumaat kita start lambat sikit, pukul 10. Nanti ada panggilan lah. Abang. Panggilan daripada panggilan haji. Alright. Ada more-more lagi, ada berzanji lagi, ada macam-macam lagi. So lambat sikit. You all nak start lambat pukul 10, kita habis pukul 1. Nak ke? Kat mana chat nak baca? Betul lah tu bang. Dalam Syarul Azrin, dekat sini kita tak ada chat. Bila you guna go to webinar, dia tak ada chat. Tapi you ada question. Yang you type tu dah betul lah. So bila you chat kat situ, saya boleh baca. Orang lain tak boleh baca. Sebab kalau ada chat dalam tu, nanti you all sembang dalam tu nanti jadi pening. 9.41 9.45 kita start lah. Cukup tak cukup nanti kita jalan saja. Alright. Brunei clear, Korea clear, Korea. Mantap Pak Abu. Alright. Ke saya salah bagi grup? Let's see. Betul tak saya bagi grup ni? Kan tiba-tiba rupanya tak tekan lah, tak apalah. Saya check sekejap. Okay, I think dah bagi kot. Sendiri masterclass, alright, lagi Pirate Apprentice. Pirate Apprentice belum bagilah, lupa lah, patut pun. Geng-geng Pirate Apprentice. Geng Pirates, okay, lupa. Sorry. So hari ni geng Pirates lambat sikit masuk. Alright, 787. Sorry. Siapa yang daripada geng Pirates, sila masuk sekarang. This is your captain speaking. Marah lanun-lanun tu semua. Mengamuk dia orang, ganas jauh dia orang. Dia orang entry gila-gila punya. Memang orang cakap
Dia kena game pada lambat. Sorry guys, masuk. Sorry, terlupa. Alamak. Kesian orang lah. London masuk baru bergoyang kapal ni. Baru bergoyang webinar ni. Baru laju balik. Geng-geng London dah masuk. Geng rompak broker semua tu. Alah. Aduh. Okey, patut pun saya tengok slow je lah. Bila dia masuk barulah ramai. Tam. Tak tahulah dia orang tak ambil ke yang dekat dalam link, dekat dalam grup. Ke dia orang tunggu kat situ je. London lapor diri. Muhammad Zaid. Siapa London sini? Siapa grup London? Sila lapor diri. Ke tengah-tengah mob lantai lagi, mob apa orang cakap, mob kapal, cuci kapal, buang semua tu, semua buang, clear, masuk kelas. Okey, cuti. London, semua, Muhammad Amir, Hafiz Pilus, Kapten, semua London, Amiruddin, Kapten semua mana? Ketua-ketua perompak, London semua, London lapor diri. Bila London lapor diri, terus bergagal bang semua. I cheat, masuk, clearkan semua. Tinggalkan pinggan-pinggan yang belum masuk, tinggalkan semua mob apa semua, terus masuk kelas. Jangan sembang-sembang dekat sana lagi. Alright. Okey, tengah jaga deck, tak payah jaga deck. Hari ni semua auto, kita pakai autopilot. Kapal kita autopilot, semua ada dengar sini, dia ada ceramah. Alright. Ada yang baru nak asah padang, kapal bersedia untuk berlabuh. Labuhkan kapal dulu, turunkan sauh, kita ada 800 orang. Nanti kita akan start pukul 9.45. 9.45 kita akan start. Whatever lah, berapa ramai yang ada. Think 800 orang pun okey je kan? Broker mana kita nak rompak? Semua broker bang kita rompak. Bukan rompak lah, maksudnya kalau kau rompak lebih-lebih nanti dia tak boleh bayar, korang punya duit withdraw tak dapat. Okey, semua ambil tempat duduk masing-masing. Alright. 9.44. 9.44, lagi 1 minit. Lagi 1 minit kita akan start. Mana lagu? Tak ada lagu. 800 orang mata memandang. Okey, so kena jaga-jaga. Okey, 9.44 lagi tadi. Mata freeze 9.45. Okey, 9.44, lamanya 9.44. Saya punya komputer punya clock punya stop ke apa? 9.44. 9.44. Gold H1 ada pembaris. Tak pasti, tengok ke tak. Ada recording yang ni tak? Ada. Biasanya ada orang yang akan record. Don't worry, dia akan rekodkan untuk kita. Nanti dia akan bagi dekat saya akan bagi dalam channel. Kat mana you all duduk, dekat mana you all saya akan bagilah, tak kira kat mana-mana pun. Okey, 9.45. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasang lagu promo. Ada permintaan daripada student, dia minta lagu Kap Rawau Mim Wow Kap. Sekejap saya test audio sekejap. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Okey, dengar tak? Dengar tak promo? Kalau tak dengar tak apalah, sebab kita webinar, kita nak belajar, bukan nak dengar sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Semalam kita dah belajar tentang manipulation by big trader. Siapa yang tak dapat datang semalam ataupun siapa yang tak hadir semalam, boleh tengok siaran ulangan tu dekat YouTube tu, ada seorang brother tu uploadkan. Dia cerita pasal fake, kita cerita pasal fake breakout, fake ability. Macam mana big trader gunakan kita selama ni, retail trader, untuk disembelih beramai-ramai macam ayam dalam pasar kan. Dia susun semua, dia susun 2 resistance, dia susun 2 support, lepas tu price break ke bawah baru terbang. Dia susun 2 resistance, lepas tu dia terbang ke atas, lepas tu dia terjun ke bawah. So macam itulah. Kesian kan, kesian kita sebagai seorang trader yang selalu kena mainkan dengan big trader. Big trader dosa ke tak dosa? Tak, itu mainan je. So hari ni kita akan belajar SR flip, fake out V2. Fake out V2. Fake out V2 ni SR flip ataupun RS flip. Ataupun RS flip. Konsep dia lebih kurang sama macam fake out juga. Cuma dia lain sikit. Nanti we already close the door. Siapa yang lambat tu tak apalah. So SR flip, RS flip ni apa? Let's suppose katakanlah price turun bawah.
and then price naik. Actually dia sama pun, dia pun fake out juga, dia QM level juga, dia MPL juga, but SR flip ataupun RS flip ni dia lebih jelas permainan dia. Let's suppose price naik atas and then price turun ke bawah. So okay, you nampak tak dekat sini? So far nampak tak? Okay, let's suppose kita ada sini pun orang panggil PM level, ada yang panggil MPL, ada yang apa, tapi kita panggil dia fake out lah. Fake out. Okay, fake out juga kan? Sebagai dia R1, R2, lepas tu price cucuk atas and then dia terjun ke bawah. Dia naik atas and then dia terjun ke bawah. Dekat bawah sama juga. Dekat bawah ni pun sama juga. Ada something yang berlaku kat sini. Kita ada S1. Saya markingkan sini S1. S1, S2. Okay. Lepas tu dia ada shadow sini cucuk bawah dan dia naik atas. So biasanya dekat sini akan ada satu king tau. Ada satu drop, base drop. Ni ada drop, base drop. Okay, sebelum dia terjun bawah ni kan, dia ada drop, base drop. Saya lukis macam tu lah, drop, base drop. Ataupun king. Dekat sini you boleh masuk bang. Sebab dekat support, sini ada king ataupun king ni saya letak bawah lah, atas sikit lah. Suppose dia ada macam ni lah, S1, S2, S3. Dekat drop, base drop ni, sama baris dengan S3 ni, saya marking sebagai S3. You boleh masuk entry continuation sebab support become resistant. Biasanya price akan naik atas and then terjun ke bawah. So you boleh entry kali pertama, no problem. Memang insyaAllah boleh profit entry Okay, faham? So far faham? SSR King, ini dipanggil SSR King ataupun bila price naik turun ke bawah, dia naik ke atas dan turun ke bawah. Ini kita dah panggil dia SR flip. Sebab kita ada S dan R flip. Support, resistance, flip. Ini support, resistance, flip. Line ni. Sebab dia dah terbukti. Dia ada support. Lepas tu tempat yang sama dia ada resistance, flip. Tempat yang sama dia jadi resistant. So sini dah jadi SR flip. SR flip. Okay, the best thing tentang SR flip ni, you dah entry pertama sini. Okay, you dah entry kali pertama sini. Ni untuk quick retest saja, untuk quick retest. Biasanya dia break, dia akan patah balik cepat-cepat, you boleh entry kat sini. Entry pertama dia panggil SR flip. The best thing, kalau you tengok, kadang-kadang dia akan buat lagi benda yang sama. 1, 2, 3. Kalau yang ini cantik, maksudnya you dah masuk entry pertama, ni dah jadi R1 betul. Okay. Di sini biasanya akan jadi lagi R2. Dan kadang-kadang dia akan buat R3. R3 ni kadang-kadang dia buat lower low ke whatever lah. Nanti saya akan cerita lah bab diamond. So kat mana kita nak entry bila ada macam ni? Macam kat mana kita akan entry dekat atas betul kan? Semalam kita dah belajar. Dekat sini ada fake out. Lepas tu price turun ke bawah. Okay, dekat fake out. So dekat fake out tu macam mana you nak entry? Dekat belakang ni, you akan nampak ada satu drop base drop kecil juga. Kecil, a very very small drop base drop. Setiap resistance berlaku kerana ada drop base drop yang orang cakap menahan dia. Dekat line situlah kita akan entry. Okay. So entry yang macam ni, nama dia SR flip. Ni entry juga. Faham tak? Dekat sini boleh entry, sini boleh entry. Walaupun dia fake out, tapi nama dia juga adalah SR flip. Sebab kadang-kadang dia tak ada R2, tak ada R3. Okay, dia tak ada R2, tak ada R3. Dia cuma ada R1 sahaja. And in certain case. Dia akan jadi macam ni. Ini saya delete dulu. Ini zone saya delete.
Ini dah jadi R1 SR flip. Okey. Dekat sini dia tak buat 2, dia tak buat R3. Dia tak buat R2, dia tak buat R3. So dia terus naik atas. Valid juga entry dekat sini. Yang nama setup ni adalah SR flip. Setup SR flip. Faham tak? Entry tu singkatan tu apa bang? N3. Oh, tu entry lah, entry. Bukan enter tau. Budak-budak baru zaman sekarang dia panggil enter. Mana dia dapat saya pun tak tahu. Kita panggil entry. Zaman-zaman dulu trader-trader otai, trader-trader lama dia panggil entry, bukan enter. Budak-budak zaman sekarang je panggil enter. Enter Bob. Okey, boleh. Boleh faham ah? SR flip. Okey, kalau dekat bawah sama juga. Kalau dekat bawah RS flip, let's suppose you ada resistance, price turun. Yang SR flip ni ciri-ciri dia price daripada atas tau. Dia daripada atas turun ke bawah. Daripada atas turun ke bawah, daripada benang turun ke padi, daripada memandang turun ke hati. So dia daripada atas. Kalau RS flip biasa dia daripada atas. Dan kawasan ni dia dalam bentuk kotak. Sekejap, dia berbentuk kotak. Dia punya ni kotak. Dia macam sebenarnya dia bearish engulfing. Sama juga bearish engulfing. Tapi bearish engulfing yang ditest kat bawah. Okey. Entry kat sini. Lepas tu, so far faham tak SR flip? Ciri-ciri SR flip. Siapa yang ada video saja King Master atau video SND Masterclass dia tahulah contoh-contoh setup-setup yang valid tentang SR flip ni. Support, resistance flip. Okey. Okey, kalau terbalik untuk buy macam mana? Korang tak nak tanya ke untuk buy? Dia akan jadi RS flip. This RS flip. Sekejap. Sini. Dia macam ni. Tup. Dia suppose ni kat bawah lah. So dekat sini ada resistance. Dekat sini ada rally, base rally. Rally, base rally. Lepas tu price turun bawah. Dia mantul ke atas. Once the price mantul ke atas, automatic dia dah jadi RS flip. Ini RS flip. Bukan SR Dia start mula daripada kiri. Baca kena daripada kiri. Maksudnya resistance, lepas tu support. So dia panggil RS flip. Faham kenapa nama dia SR flip dengan RS flip? Faham tak? SR flip sell, RS flip buy. Yes. So bila dia mantul kat sini, dekat bawah ni akan ada satu support. Dia punya fake out dekat sini ni. Ini valid lagi entry. Valid lagi. Boleh tekan lagi buy. Bila price sampai bawah, you masuk buy. Ni nama dia setup RS flip. Okay. Faham? Dah ambil nota dah? Okay. Dan dianya tak sama dengan SBR dan RBS. Tak sama dengan SBR, RBS. Sebab SBR, RBS dia macam ni. Support. Dah terkeluar dah Jawa aku. Support. Breakout. And then become resistant. Ini SBR. Yang ini SBR. Support become resistant. Support become resistant. So ini support. Ini resistant. Okay. Sama juga dengan RBS. Resistant. Lepas tu dia breakout. Lepas tu dia turun ke bawah. Yang ini nama dia RBS. Tak sama Tak sama RBS, SBR dengan SR flip dan juga SBR.
Tak sama. Sebab SR Flip ni dia dia ada kotak kat sini, dia ada kotak. Jadi saya akan tunjuk, dia berbentuk kotak. Dekat sini pun dia berbentuk kotak. Kalau SBR base dia tak bentuk kotak. Kotak dia lain. Ada soalan tanya, base tu wajib sebaris dengan support resistance? Of course. Dia whatever it is, dia akan tetap wajib. Okey, Nas tanya apa maksud FLA, FLB. Kita hari ni bukan belajar FLA, FLB. Hari ni kita belajar SR Flip, RS Flip. So jangan tanya pasal FLA, FLB sebelum saya mengamuk. Okey, faham? Dia buat sideways kejap. Saya akan tunjuk contoh Saya jangan tunjuk contoh dekat goal nampak jelas. Okey, goal nampak jelas. Don't worry. Si padam. Goal. Alamak, EU aku dah naik balik. Rugi pula. Jangan kena. Turun balik. Makal EU. Okey, nampak tak saya tak goal? Dekat price turun bawah ni, dia turun bawah, lepas tu dia buat macam base sikit, dia naik atas. You tandakan resistance sini. Nampak tak sini resistance? Resistant. Lepas tu ada apa bang? Rally, base rally. Base rally. Lepas tu price turun bawah, mantul ke atas. By the time dia mantul ke atas, maka valid lah. Line ini dipanggil line RS Flip. Faham tak? Betul. RS Flip. Nampak tak? Easy Chan nampak Easy Chan no problem sebab dia direct. Okay, now you tengok kat tengah-tengah ni. Dia berbentuk kotak tak? Daripada sini sampai ke bawah. Dia bentuk kotak ke tak? Ke dia berbentuk bulat ke? Bentuk lonjong ke? Bentuk bola rugby ke? Bentuk whatever ke? Dia lebih kurang kotak, price sideways. Dia bermain-main kat situ. Sini dia punya high, sini dia punya low, dia sini high tak boleh pecah, bawah dia tak boleh pecah atas, tiba-tiba boom dia pecah atas. Okay. So apa you buat? Dekat bawah ni you cari QM level ataupun tempat fake out. Dekat sini. You tandakan daripada sini sampai bawah ni. Itulah zone entry. Setup RS Flip. Ribut bisa. Kita hari ni kelas kita ditaja oleh M Trading. Siapa yang belum ada account dengan M Trading boleh buka sekarang. Ataupun kena dia. So dekat sini nampak tak? Ini fake up. Nampak tak S1, S2 kat sini? S1, S2. Kalau tak nampak boleh pakai teropong. Saya besarkan sikit. Don't worry. Nampak tak S1, S2? Pakai kantar. Nampak kan? Dekat sini dia break bawah. Lepas dia break bawah, boom, dia mantul ke atas. Apa benda lah ni? Kita baru belajar semua. Nama dia adalah fake up. Tempat-tempat sejarah, tempat-tempat big trader buat manipulation. So apa you buat? Markingkan dia punya support kat sini. Ambil satu kotak. Lepas tu line letak macam ni. Okay. Kotak. Sebab apa? Lepas tu you jangan letak kat sini. Tak nampak. You marking je S1, S2 situ. Lepas tu ambil satu kotak. Letak sampai shadow paling bawah. Okay. Kenapa? Why? Sebab dekat bawah kita nak letak stop loss. Ini zone entry buy. Zone entry buy, stop loss dekat bawah. Alright. Faham? Yes, fake out masa lampau. So bila price masuk kat situ, boom. Kita buy. Dia yang tanya kalau masuk balik boleh buy tak? Tak boleh bang, kalau tertinggal tak payahlah. Banyak lagi pair lain ada. So contoh dia macam ni lah. Price turun laju kan. Turun sampai sini dia mantul. Boom. Buy lah kat sini. Stop lah kat bawah.
So far dah so good dah. Dia selamat. Nampak tak? Akar. Dapat entry akar. Best bang. SR Flip ni best. Saya pun suka. Kalau ada SR Flip, RS Flip, saya suka. Salah satu sebab SR Flip ni, RS Flip, dia sangat kuat. Bukan sangat kuat bang. Dia kalau price turun sebatang macam ni, dia boleh mantul. Terus terang saya cakap. Dulu GBP USD, saya tunjuk kat awak. Price naik atas, laju gila. Dia jumpa kat SR Flip, dia mantul juga. Saya buka GU sekejap H4. Dekat mana dulu? It was long time ago, not bukan sekarang lah. Dekat mana Saya tak ingat. Memang kuat. Dia pergi price naik sebatang tu selamba je dia tahan. Time cari ni tak jumpa pula. Dulu saya pernah nampak lah. Pernah selalu entry lah guna setup ni. Tapi dah tak nampak lah bang, tak nampak. Tak apalah, nanti kita cari. Kita perhatikan dekat goal. Nampak tak? Okey, kalau momentum kuat macam ni, sebenarnya bila price turun, masa ni dia kuat. Masa ni kuat. Tapi bila dah sampai kawasan sini, order tu dah kena absorb. Dia dah kena absorb sebab sini ada demand zone. Lama-lama dia lemah. Sebenarnya tempat buang, sini ada fake out. Dekat sini ada fake out. Bila ada fake out, dekat sini lah big trader buang order dia. Diorang dah sell kat sini, dia buang dekat sini. Tempat-tempat sejarah lampau. Dekat situ, lepas tu jadilah pattern baru. Lepas tu kita tak tahu dia nak buat sell ke nak buat buy. Okey, masa dia turun naik atas ni pun, kalau kita tengok belakang, kita ada apa? Kita ada SR Flip juga bang. Sini ada SR Flip, support base resistance. Nampak tak? SR Flip. Dekat sini ada kotak tak? You ada kotak dekat sini. Dekat sini fake out. Sepatutnya kita entry sini kan? Tapi tak sesuai. Kenapa? Sebab ini pun ada fake out juga. Di sini ada satu support. Nampak tak? Sini ada support, ada king, sini ada resistance. So sini pun dah SR flip. So bila sini fake out, sini fake out, maka price akan naik lagi. Cari yang fresh. Yang fresh dia dekat sini. Fake out yang last kali, atas kali ni baru ada fake out. Ni yang atas ni fresh, fake out yang fresh. Dia bukan SR flip. Ni panggil fake out dari single fig. Sama je. So dekat situlah you masuk. Atas ada fake out, sini ada fake out, sini ada fake out, sini jaga-jaga sebab saya pun selalu terkena. Saya tak sabar, saya jenis tak sabar entry. Bila saya nampak sini SR flip, dekat sini saya dah tekan dah. Zone sini saya dah tekan. Tanpa saya sedar, belakang ni pun ada SR flip. Support, king, resistance. Dia jadi R2. Dia turun sekejap, boom, dia ni atas balik. Boleh? 2 kali SR flip. Bila 2 kali SR flip, dia fake out. Okay, boleh? King tu apa cikgu? Kita tak boleh cerita king kat sini bang. Itu nanti cerita ya. Itu nanti kita cerita, bukan sekarang sebab kita belajar fake out. Sebab I tahu you maybe you akan confused sebab this is your first time you masuk kelas kan. Ada benda-benda yang you tak tahu apa itu king, apa itu SR flip. Itu semua dalam grup satu lagi. Nanti saya akan ceritalah. But not today. Kita nak belajar SR flip je. Dapat tangkap dulu SR flip dah okey dah. Okey. Boleh tak ada yang tanya boleh tak cikgu guna teknik SR flip ni dekat time frame kecil? Boleh tu boleh, tapi dia tak pergi jauh sangatlah. Ni SR flip. Ni SR flip. Saya lanja entry lah. Saya buka M1 lah. M1.
Nampak tak sini support? Support kan? Saya bukan nak tunjuk lah, just kita tadi yang nak tengok tanya tadi, time frame kecil boleh tak? Support, breakout, resistance dia dekat sini. Tapi yang ni tak cantik sangat bang, sebab SR flip ni jauh sangat. Kalau boleh SR flip dia dekat-dekat kat sini. Macam ni SR flip. Sini SR flip, memang cantik. SR flip. Tapi kena banyak lukis lah, banyak lukis. But this is fake out lah. And then you tengok kat sini, masa price naik tu dia buat apa bang? Kita dah belajar semalam. Dia buat 3 drive, dia buat whatever it is. So, tapi paling jelas kita dah ada fasa pertama. Phase 1 dah ada accumulation. Accumulation. So, bila dah ada accumulation, itu dah tanda-tanda bahawa big trader nak tukar trend. Big trader nak tukar arah. Nampak tak? Bila ada accumulation, maksudnya dekat sini, sebenarnya what happen dekat sini, I tell you what, masa the price naik, masa ni big trader dah start masuk order sell. Dia masuk sikit-sikit, sell sikit-sikit, dia sell sikit-sikit, dia sell. Dia naik pun tak apa, dia akan sell dulu. Sebab nanti bila price turun, senang dia. Lepas tu, dekat sini nampak tak? Kita belajar 3 drive sekali, boleh saya besarkan sikit. Bila accumulation, fasa kedua apa dia? Phase 2 adalah manipulation. Manipulation dalam bentuk fake out. Phase 2 adalah manipulation. Maksudnya dia akan naik lagi. Cari resistance, cari resistance. Lepas tu, bila dah masuk fasa ketiga, dia akan masuk fasa ketiga. Fasa kedua, dia akan pergi phase 3. Default exit. Ini arah yang korang cari selama ni. Default exit dia akan ke bawah. Memang ni arah dia. Okay. So, salah satu ni adalah 3 drive. Ni 3 drive, dia saya marking macam ni, 3 drive. Jadi kita akan belajar lah. Dekat hujung-hujung ni, biasanya price akan buat macam ni. High, low, higher high. Okay, saya buat macam ni dulu. Dia akan naik ke atas. This is your captain speaking. Please wear your seatbelt. Our plane about to crash in 5 minutes. Our internet connection is down. Please fasten your seatbelt. Do you read me, guys? Hello, test 1 2 1 2 1 2 1 2. Test 1 2 1 2 1 2. Test 1 2 1 2, guys. Ada lagi tak, Kang? Test 1 2 1 2 1 2. Test 1. This is your captain speaking. Do you read me? Do you read me, guys? Aduh, lag pula. Putus lah, the internet problem.
Test 1 2 1 2 1 2 testing. Testing, test. Test 1 2. Aduh, tengah cakap sorang-sorang tiba-tiba baru aku tahu ya aku cakap sorang-sorang. Oh, ada Lanun bocorkan kapal lah. Betul lah, geng Lanun ni percaya lah. Dia pergi bocorkan kapal, tenggelam terus. Saya cakap, mana semua orang pergi? Rupanya aku cakap sorang-sorang. Alright. No problem, guys. This is your captain speaking. Do not be touching anything. To all the Lanun, do not be touching anything. If not, we have a problem here. Alright. Berkepuk dalam kapal. Okey guys, sekarang sampai kita masuk balik. Bagi saya 5 minit Bagi saya 5 minit. Kita rehat dulu sementara tunggu yang lain masuk. Isau kok lu langgar iceberg. Kalau langgar iceberg tak apa, kita jadi macam Titanic. Okey. Sementara tu kita pasang lagu Cup. Wow, meme Wow Cup. Bang. 678 ramai yang tenggelam. Tadi ada 800 lebih, dekat 900. Lepas tu ada lagi 200 orang yang hilang, tidak dapat dijumpai. Yang masih selamat ramai. Korang semua ni yang selamat masih boleh jalan balik. Masih on berpegang pada paut tali tadi kan. Ombak kuat. Kena culik Lanun. Lemah tak pandai berenang atau tak dapat boya. Alright, karam kami cip. On cikgu masih on semua masih steady lagi ya. So pakai tali pinggang kereta masing-masing. Jangan tak pakai pakai safety, pakai tali pinggang keselamatan. Tadi kita ada gangguan internet.
di mana kita terputus hubungan dengan pusat center. So suddenly tiba-tiba saya cakap seorang-seorang. Alright, kita nak tunggu yang lain ke ataupun kita nak terus jalan? 686 orang sekarang. Ombak rindu kuat sangat ni. Safety jacket pakai pelampung. Okey, jalan terus Nadia Nasiha. Alright, Adnan Ismail. Jalan terus. Okey. Dekat mana tadi? Kita dekat mana? Dekat 3 Drive. 3 Drive kan? 3 Drive. Okey, support SR Flip, RS Flip semua dah faham kan? So, saya lukis 3 Drive pula. Okey. Kapten pun dah hilang. Tadi banyak tertelan air tadi. Aduh, ai. Korang tertelan air tak? Ada yang tertelan air muntah-muntah ke? Ombak kuat lah langgar iceberg tadi. Masih lah. Tertelan air laut. Okey. Muntah keluar sotong. Tertelan asap. Okey, 3 Drive macam ni bang. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi dia punya puncak dia ni, dia kalau kau tarik trend line dia sama saja. Dia jadi 1, dia jadi 2, dia jadi 3. 3 Drive. Ini 3 Drive. Kalau buy pun sama juga. Okey. Kalau buy dia sama juga. Kalau saya letak kat sini. Ada yang macam-macam. Kalau ini 3 Drive reversal, ada yang 3 Drive continuation. Okey, kita belajar yang ni. Kalau macam ni, kita panggil 3 Drive. The first ni, katakan ada buat satu resistance, lepas tu dekat sini you tak boleh terus tarik tau. You kena tunggu resistance kedua. Kalau resistance kedua, lepas tu dia turun. You tarik daripada trend line sini sampai sini, maka baru dia punya 3 Drive boleh jadi. Yang puncak pertama kita panggil 1 Drive. Puncak kita panggil 1 Drive. Puncak kedua kita panggil 2 Drive. 2 Drive. Puncak ketiga kita panggil 3 Drive. Okey. Biasanya kita akan entry dekat 3 Drive. Jangan entry semata-mata kerana 3 Drive. Sebab kita nak entry ni, tengok belakang-belakang. Ada tak QM level, ada tak fake out. Kalau ada fake out semua cantik. You entry dekat 3 Drive. Sebab kadang-kadang, let's suppose katakanlah, you punya fake out belakang ni atas sikit. You ada R1, ada R2 sama baris. Dia naik atas. Lepas tu dia terjun. Okey. Ni sepadam. You punya fake out dekat atas. You dah marking cantik-cantik fake out dekat atas. You dah marking-marking tapi price tak sampai-sampai. Dia buat 1 Drive, 2 Drive, dia buat 3 Drive. Dekat sini, dia buat lower low. Dia buat lower low. Lepas dia buat lower low dari mana? Daripada yang sebelah ni. Drive sebelum dia. Ini low, ini lower low. Okay. Bila dia buat lower low macam ni, biasanya price akan naik balik ke atas buat 4 Drive. Baru dia turun. Ini tarik sampai atas, dia akan jadi 4 Drive. Faham tak? Okay. So faham? 1 Drive, 2 Drive, 3 Drive. Dekat mana tu dia stop, kadang-kadang sampai 5 Drive, kadang-kadang sampai 6 Drive. Dia naik lagi. Tapi dia akan tetap cari dekat sini juga. Kawasan fake out. Ini fake out lampau. Fake out yang dulu-dulu. Kalau kat sini you tengok biasanya dia akan ada fake out lah, ada SR flip apa semua kawasan-kawasan 1 Drive, 2 Drive, 3 Drive. Tetapi signal perubahan trend, saya cakap you, adalah berlaku di sini. Bila price buat lower low daripada drive sebelumnya, maka barulah price nak berubah. Maksudnya ini tanda-tanda big trader nak tukar trend. Selagi dia tak break lower low yang sebelah ni, selagi itulah dia tak nak tukar. Dia akan naik. Faham tak? Bila dia buat lower low,
Dia naik ke atas, barulah dia nak terjun ke bawah. Faham? Faham? Faham tak? Dia buat lower low. Sebab apa dia buat lower low? Bila dia buat lower low, let's suppose yang ni belum siap. Yang ni belum siap, yang ni belum siap. Okey. Katakan yang ni belum siap. Dia buat high. High. Low. Higher high. Lower low. Dah jadi pattern apa bang? Dah jadi pattern QM. Ramai yang trade head and shoulders. Head and shoulders. Atau QM. So, bila head and shoulders, ramai yang akan sell kat sini. Betul tak? Ramai yang akan sell kat sini kan? Yes. So, dekat mana stop loss dia orang? Standard lah. Stop loss mesti atas kepala punya. Tak ada orang letak stop loss dekat bawah. Stop loss mesti atas kepala. So, bila stop loss kat atas kepala, apa jadi? Banyak order kat sini. Banyak ayam-ayam yang perlu disembelih. Stop loss korang semua dia dah tunggu. So, orders buy stop. Stop loss lah. Kan? Semalam kita dah belajar kan? Order buy stop. Ramai yang akan sell. Satu lagi bang. Siapa yang suka kejar market? Dia dah buat high, low, high. Dah break lah ni. Dah break. So, kita sell laju. Nanti takut tertinggal bus. Sell full margin. Takut tertinggal bus. Ni korang selalu kena lah. Sebab dia dah break lower low. Ini saya pun kena. Saya pun selalu kena juga. Terutamanya bila tengah mamai-mamai tengok handphone. Usually saya selalu kena bila saya trade guna handphone. Saya tengah handphone kecil, dia tak nampak belakang-belakang, dia tak nampak. Dia cuma nampak kat sini. Dia dah break low ni. Sell terus lah. Sekejap lagi dia terus terjun. By the time kau sell dia terus naik. Dia naik. Sampai kat sini, ini QM ni. Okay. Sell kat sini pula. Tak apa, tak ada hal. Dekat sini dia stop kejap. Ambil nafas dulu. Dia buat rally base. Dia buat base. Ambil nafas dulu. Tiba-tiba, boom, dia naik atas. Kau pun punah harapan. Stop loss semua dah standby kat atas kan. Betul tak? Dua kali kenduri. So, dekat sini saya delete lah. Saya delete, kasih dia terus naik lah. Okay. Siapa yang sell dekat head and shoulders ni, kat QM ni, stop loss kat atas. Orang yang sell dekat sini, follow ni pun, trend ni pun, tak sabar-sabar, dia sell stop loss dekat atas. Atas resistant. So, price naik ke atas, ambil stop loss. Lepas ambil stop loss, saya count dah MC, berkelip, barulah dia terjun beratus-ratus pip. Selalu tak kena macam ni. Okay, selalu kan. Sebab ini manipulation big trader. So, sini dia 3 drive, dia sambung lagi jadi 4 drive. So, kalau you nak tunggu entry 3 drive ataupun entry 4 drive ataupun berapa drive sekalipun, you kena tunggu sini. Lower low. Tunggu dia buat lower low, baru cantik. Dia buat lower low, baru tunggu ke atas. Faham? Macam mana nak elakkan daripada kena macam ni? Siapa tahu? Macam mana nak elakkan daripada kena? Tawakal, salah. Jangan, tak payah entry. Kau tak payah entry, confirm kau tak kena. Relax je, tak payah entry. Tapi kau tak payah entry, rugilah, bye. Tunggu, bang. Jawapannya lah, look to the left. Tengok belakang-belakang sini ada apa. Tengok belakang sini ada fake out ke, ada QM level ke, ada SR flip ke, ada apa king ke, ada apa. Baru kau entry kat situ. Sabar. Always look to the left. Okay. Sini dah combine, baru dia sedap terjun. Okay. Alright. Now, 3 drive, 4 drive semua faham? Faham tak? Dia boleh jadi 3 drive, boleh jadi 4 drive. Kalau buy sama juga, dia akan buat benda yang sama. Faham Sekarang, yang masa dia buat high, low, high, lower, low dekat sini ni, yang dekat this area, price buat high, low,
higher high, lower low. Sepatutnya kita sell kat sini, tapi the boom naik atas. The boom naik atas. So QM kita batal, betul kan? Kita punya QM batal. Maka nama dia adalah diamond. Kita namakan setup ni sebagai diamond. So diamond. Faham Ini dipanggil diamond. Siapa yang ada video dia tahulah setup diamond tu macam mana, apa itu diamond. So tunggu sebelum kau entry, dia tengah naik kecil-kecil, dia buat accumulation. Ini semua accumulation ni. Ini semua accumulation. Lepas tu kau tunggu diamond bang. Tunggu diamond, tunggu 3 drive, dah ada diamond baru sedap entry ke atas. Faham tak? Ada yang tanya diamond dengan QMTR sama ke tak? Tak sama bang. Diamond adalah fake out. QMTR lain. Totally different. Different thing. Diamond is diamond. Diamond adalah fake out. Nampak tak? Macam mana rupa diamond? Ni aku lukis ni diamond ni. Dia buat high low, low, low. Lepas tu dia boom naik atas. Apa beza apa? Apa beza dia je? Diamond dengan QMTR. Tak payah cerita bang kat sini. Nanti kita belajar bab QMTR. Ini kita belajar bab diamond sahaja. Diamond dia buat lower low. Kenapa dia buat diamond bang? Siapa boleh jawab? Kenapa big trader suka buat diamond? Sebab accumulate. Dia tengah kumpul lagi order. Bila price break lower low, ramai bang. Satu dunia akan sell dekat sini. Satu dunia akan sell dekat sini sebab kejar market. Price dah turun laju. Dia kan dah buat lower low, turun laju. So price akan, dia orang budget, price akan turun ke bawah laju. Kan? So sebelum price turun laju, dia terlepas bas, dia akan entry. Dia akan enter sell. Dekat mana stop loss dia? Dekat atas. Atas resistance. Atas resistance kat situlah big trader akan pergi. Dia akan push ke atas, baru dia turun ke bawah. Tapi diamond ni selalunya dia akan umpan siapa yang suka kejar market. Even sekarang saya pun selalu kena. Price turun laju, cakap dia mantul tempat cantik, saya tak perasan. Dia turun bawah, boom, dia naik atas dulu. Alright. Chart pattern trader pun selalu kena. Siapa yang trade guna head and shoulder, siapa yang trade guna QM. So jaga-jaga bang, diamond. So kalau kita tengok contoh dekat gold masa dia naik atas ni pun ada diamond. Time frame M15. Kalau saya delete dekat sini. Okey. Mula-mula ada resistance, dia ada resistance. Betul tak? Orang pun ukur one drive. Lepas tu, cikgu, ni mana satu drive ada banyak ni bang cikgu. Satu ada 2 resistance. Oh, tak apalah, tulislah ni. 2 drive. Tak pun dia tulis kat sini. 2 drive. 2 drive dia ambil yang sini. Tiba-tiba sampai kat sini dia terus sell. Sebab apa? Sebab dekat sini 3 drive. Suara hilang lagi. Suara dengar tak? Test 1 2. Triple top. Okay, 1 drive, 2 drive. Okay, clear. Thank you. 1 drive, 2 drive, 3 drive. Lepas tu you nampak tak? Saya besarkan sikit. Dekat sini ada high, low, higher high, lower low. Sama macam Cikgu Mansur ajar. Ini QM cikgu. Balutlah full margin. Dia marking kat sini. Price naik atas dia sell. Kan? Dia pun sell full margin. Full margin layer gila-gila punya.
Lepas tu jantung dah laju. Berdebar-debar. Bila nak terkejut ni? Kejap lagi terkejut aku kaya lah. Kan? Betul tak? Lepas tu price turun. Okey, dah berapa pip? 30 pip dia dah lega. Dia dah happy lah. Tiba-tiba naik balik. Sudah. Cikgu macam mana cikgu? Valid tak valid? Mana aku tahu kau yang enter. Kau je lah yang tahu sendiri kan. Tiba-tiba, boom! Naik atas. Apa ni cikgu? Tak valid lah cikgu. Ni QM ni. Lepas tu dekat stop loss dia kat mana? Letak stop loss. Standard dekat atas kepala. Lepas je kena stop loss. Lepas je account MC. Price. Terjun. 1000 pip. Sakit hati tak? Ini dipanggil diamond. High low ni dipanggil diamond. Nampak tak dia buat low. So tunggu dia buat low bang. Bila dia buat low jangan kejar. Tunggu ke atas. Dia buat low je tunggu ke atas. Dia buat low je tunggu ke atas. InsyaAllah. Satu lagi jangan letak stop loss. Bila kau letak stop loss mesti kena. So tak payah letak stop loss. Letak stop loss pakai pensil. Lukis stop loss pakai pensil. So bila price datang kau padam. So broker tak tahu kau punya stop loss kat mana. Boleh tak? Maksud saya letak stop loss. Tapi tengok belakang-belakang kat mana nak entry. You dah ada 3 drive, 1 drive, 2 drive, 3 drive. And dia pergi ke 4 drive. Tarik benda lah ni sampai ke atas. Dia jadi 1 drive, 2 drive, 3 drive. Alamak, kejap. Kecilkan sikit. Nampak tak? Dia conteng-conteng sikit lah. Lagi banyak conteng lagi bagus. 1 drive, 2 drive. Kat sini boleh, kat sini boleh. Lepas tu dia jadi 3 drive. Dekat 2 drive, 2 drive sini biasa dia akan buat low. Ni 3 drive. 2 drive. Bila dekat 3 drive tu dia buat low, ada harapan entry ke atas. Entry dekat 4 drive. Okey, faham tak? Ada yang tanya macam mana nak tahu setup diamond atau setup quick retest cikgu. So that tak kena dengan market yang tengah buat diamond. Tengok fake out bang. Tengok belakang dekat mana kau sepatutnya entry. Tunggu diamond. Sebab majority orang akan trade dekat time frame kecil. Siapa yang trade dekat time frame kecil ataupun trade menggunakan handphone kau besar mana dia punya apa? Dia punya screen. Lebih-lebih besar ni lah. Kau pakai handphone mahal-mahal pun iPhone kau besar ni je kan. Nampak tak? iPhone 12 ke, kau pakai Note 20 ke, handphone kau dekat sini. Lepas tu kau pakai time frame kecil pula. M15, M5. Nak cepat kaya kan? Memang tak nampak. Sebab saya pun selalu kena sebab saya entry dekat handphone. Bila saya entry dekat handphone, saya tak tengok dah belakang-belakang. Yang belakang-belakang tu tak nampak. So, kena pakai PC. Pakai PC monitor yang panjang. Bukan monitor yang 4 segi. Okey Baru nampak belakang-belakang. Kalau you tengok ni belakang-belakang ada apa? Kalau saya buka benda ni. Nampak tak monitor saya berapa panjang? iPad okey. Tab okey. Yang lain-lain semua okey. Kalau nak trade paling kurang kena pakai tab. Tab. Paling kurang. iPad okey, cantik. iPad saya suka iPad. Kau tahu tak kenapa aku punya monitor panjang? Sebab nak tengok belakang-belakang. Look to the left, look belakang-belakang senang. Kalau dekat handphone kau nampak kecil lah. Mana dah kau nak nampak? So pergi kedai besok. Kalau betul-betul nak jadi serious trader yang profesional, pergi cari monitor gaming. Gamingnya monitor tu dah okey. Yang 29 inci, yang 32 inci, yang 21/9 kan dia punya monitor tu. Kan? Saya punya 39 inci bang. Panjang, serius panjang. Sebelah saya boleh tengok chart, sebelah lagi saya boleh layan geng-geng dekat Instagram ke, tengok Facebook ke, tengok Telegram ke, whatever. Faham tak? So senang. Bila senang tengok belakang, okey. Tak ada masalah. So jangan pakai handphone bang. Tolong trade jangan guna handphone. Sebab tak nampak bang. Serius tak nampak. Tak payahlah beli monitor yang mahal-mahal sangat. Just mana yang you mampu
Paling bagus, paling senang pakai iPad ataupun pakai tab, Samsung Tab. Jadi you boleh nampak, you boleh kecilkan you punya candlestick, you boleh nampak dekat mana price pergi. Belakang-belakang tu penting. Look to the left. Okay. Faham tak? Ada yang cakap pakai TV terus. Boleh, pakai TV pun boleh. Besar, kau tak nampak juga King kat situ, kau tak nampak Isaiah Flip, aku tak tahulah bang. TV sekarang besar-besar, 54 inci, 65 inci, satu dinding besar tu kalau kau tak nampak support resistance juga, astaghfirullahalazim, aku pun tak tahulah. Okey tak? Ada yang minta giveaway monitor. Mahal ni, monitor ni mahal baik. Saya guna monitor 24 inci sama dengan laptop, masuk semua kat belakang curtain. Yes, semua boleh nampak. Sekarang zaman canggih bang, jangan cakap apa ni, gunakan apa yang ada. Okey tak? So kita dah belajar core drive diamond dah habis dah. Dah habis dah, lega. Dah 10.46. Ada soalan? Siapa ada soalan? Compression. Nak belajar compression hari ni ke? Tak payahlah. Compression besok minggu depan. Sebab compression nanti pening pula. Sebab compression saja pun dah ambil masa yang lama. Sebab dia akan nanti lagi korang blur. Sekarang ni belajar fake out V2, SR flip, RS flip, diamond, 3 drive. Semua sebab dia sama je. Nanti bila kita dah belajar compression, kita akan belajar CPLQ lagi best. Setup jual kebun. Wah, bapak. Bapak maksudnya. Okay, ni contoh lagi. Bukan ni contoh saya entry. Nampak tak dekat sini? Ini time frame kecil. Ada yang tanya, cikgu, valid time frame berapa? Depend bang. Tengok dekat mana. Dia tengah ni dia accumulate. Dia naik kecil kan. Tiba-tiba dia buat resistant. Ini dah jadi one drive. Lepas tu two drive. Lepas tu tengok dia buat apa. Dia buat lower low kan. Dia buat lower low betul. So bila buat lower low, pum dia naik atas, sepatutnya entry kat sini. Enter. Kita enter dekat sini. Okey, tapi asal cikgu entry kat sini? Sebab saya tunggu rejection. Kadang-kadang terlambat tengok, kadang tak perasan. Kadang-kadang dia tengah jalan apa semua baru nampak. So, enter lah dekat mana-mana. Enter je dekat mana-mana. Okey, fake out dekat mana? Belakang, tengok belakang. Tengok belakang. Ni ada fake out kecil je. Nampak tak ni? Saya besarkan sikit lagi. Ini dah M5 dah, terlalu besar. Maksudnya terlalu kecil dah. Ni kecil. Resistor ni dia fake out lah. Dia naik atas, boom, dia turun bawah. Ni resistor ni. Ni instant bang. Saya entry instant. Saya tengok rejection. Kalau dia reject betul dekat sini, saya akan enter terus. Okay, saya marking tempat fake out masa lampau. Let's suppose this is your fake out masa lampau. Fake out lepas-lepas lah. Okay. Saya buat zone dulu. So, bila price sampai kat situ, saya tak terus entry. Saya tak terus enter. Saya tengok dia reject ke tak. Sekejap, saya padam dulu. M5 tadi kan? Tengok dia reject ke tak reject. Dia reject saja, close. Close saja, pop, ada rejection. Okay, saya enter. Mula-mula tadi stop loss dekat atas. Stop loss dekat atas. Ukur berapa pip stop loss. Kalau saya enter kat sini, 6 pip, 7 pip. Okay, itu kecil je, bukannya besar. Lepas tu bila price dah turun ke bawah sini, letak break even lah. Turunkan ke bawah sini. Ataupun close separuh.
Yang ini tadi saya dah close separuh. Masa dia turun bawah tadi saya dah close separuh. Tinggalkan berapa yang ada lah 0.01. Ada yang tanya EU tadi kenapa tak sell dekat drop base drop. Sini. Press drop base drop. No, sebab ini ya, sebab ni 1 2 3. Ni 1 2 3 bila dia buat one drive, two drive, buat lower low, so saya terpaksa entry ke atas ni. One drive, two drive, three drive. Dia dah buat accumulation. Ibu pula. Dia dah buat accumulation. Lepas ni kita tahu dah lepas accumulation apa. Mesti di trader buat manipulation. Mesti dia cocok atas lepas tu terjun ke bawah. Dia tak boleh jauh daripada kawasan accumulation ni. So tengok belakang mana tempat-tempat sejarah dia, dekat sinilah yang ada pun peluang. So bila dia manipulation situ stop, terus exit. Exit dia dekat bawah. So macam tu je lah. Faham tak? Ada yang tanya, cikgu, diamond ni mana-mana jadikan? Tak semestinya kepala diamond sebaris fake out V1. Yes. No, not really. Diamond biasa berlaku dekat R3, R1, R2, R3. Dia tak kisah bang, dekat tempat-tempat manipulation. Tempat-tempat fake out. Saya tengok gold lah. Gold selalu jadi ya. Macam UJ tadi. Ni dah diamond ni. New Zealand USD. New Zealand USD pun cantik ni. Apa ya? Rat bagi signal. Ni boleh swing jauh ni. Ni saya tak jual kebun. Saya dah tulis dah awal-awal saya tak jual kebun. Tapi ini time frame besarnya sebab accumulation dia besar ni bang. Nampak tak accumulation dia? Nampak kan? Dekat R3 nampak tak? R3. R3 dia buat apa? Dia buat lower low. Dia break benda lah ni. Dia buat lower low. Saya besarkan sikit. Dia buat lower low ni. Ni accumulation. Ni R1, R2 kat sini. Sini R3. Tapi ni masalah dia daily. Daily kena besar lah bang. Kalau nak swing apa nak try time ni lah. R3 buat lower low kan. So bila R3 buat lower low, standby ke atas. Standby ke atas dekat mana nak masuk? Tengok belakang-belakang. Last kali ada kat sini. Kecil je dia punya ni. PM level dia. Dekat belakang ni. Ash. Lebih kurang kat sini lah. Kalau itu kau kepada H4. Sekejap dekat sini lah. Dia ada king kat sini. Ni dia panggil hidden king. Siapa yang belajar king dia tahulah. Hidden king. Boleh masuk lagi kita? It's up to you. You nak masuk tapi kalau dia naik atas balik, you punya risk dah besar. Sebab ni setup daily. So apa you buat? Tukar time frame kecil. M15. Kalau nak re-entry, tunggu apa dia? Siapa tahu? Kalau nak re-entry. Tunggu pembaris bang. Tunggu pembaris. Resisten, support. Cari pembaris. Time frame kecil ada tak? Jatuh. Okay. Cari QML retrace, cari apa? Relax bang, jangan kejar market. Kau kejar market tu yang kau selalu kena. Cuba tengok UCAD. Tu dia. UCAD tadi kena. Saya lukis ni CP pop dia turun bawah, dia lipat ni atas. Bersilat. Ni. Ni dah ada support king semua dah entry sini. Turun bawah. Dia tak nak ke bawah, dia lipat ke atas. So make sure you kena ada stop loss. Kalau kau entry plus dah turun bawah tadi, kau entry sell dekat bawah sini, memang kena lah. Bersilat lah, memang kau cakap time kau sell, time tu lah dia naik. Kan? Betul tak? That's why jangan kejar market. Kalau you terlepas, biarkan dia cari setup lain. Ada lagi banyak setup lain.
Apa lagi? Breakout crude oil, Brent crude oil. Gold dah tengok dah. New Zealand, Kanada. New Zealand, Kanada menarik. Tunggu saja, tunggu masa je. Dia dah buat dah. Ya. New Zealand, Kanada. Ada King kat sini. H1. Nampak lah. Susah, kesian kau nanti tertinggal-tinggal. Tapi not bad lah. Daily dia ada dekat sini lah. New Zealand, Kanada. Ini SR flip. Support become resistant. This is SR flip. So entry kat sini. Ini boleh lah. Boleh entry kat sini. Tapi kena tukar time frame kecil. Cari dekat mana dia punya decision point. Fake out dah ada apa semua. Diamond pun ada. High, low, high. Low, low. Diamond pun dah ada. So dah nak sampai lah kawasan-kawasan ni. Faham tak? AUD Kanada. AUD JPY. Ni SR flip. Ni SR flip. Ni cantik. Contoh yang cantik untuk SR flip. Jangan saya besarkan sikit. Nampak tak sini support? Lepas tu ada breakout. Saya tukar time frame kecil ya. Dia ada breakout, sini jadi resistant. Sini je kali pertama je boleh entry. Dia jadi setup SR flip, masuk kali pertama, no problem. Sambung je entry, enter je. And then you perhatikan dekat sini. Anda you perhatikan betul-betul Dekat sini price turun ke bawah, buat support, naik ke atas, a lot of resistance, dia naik ke atas and then dia terjun ke bawah. Dekat sini dia buat satu pattern macam kotak. SR flip punya setup dia akan bentuk macam ni. Tempat dia sideways tu dia akan buat kotak. Dia akan ada resistance, lepas tu dia naik atas, lalu dia terjun ke bawah. Lepas tu dekat support dia ni, dia akan price akan bertindak balas. This is SR flip. So kawasan-kawasan ni cantik untuk korang sell. Ini betul-betul setup SR flip. Nampak tak? Nampak Ini setup SR flip. Saya kecilkan sikit. Ini setup SR flip. Tapi kalau korang besarkan lagi benda ni, dia jadi setup apa bang? Saya tukar kepada H4. Jauh ni pergi kalau jadi ni. Dia jadi setup pembaris. Ada resistant. Rally base rally. Support. Bersepah tak dia punya support dia? Bersepah ke tak bersepah? Support dia tak jelas kan? Bila support tak jelas, dianya adalah setup. Siapa tahu nama setup kalau support tak jelas? Setup between. Bila between, kan benda yang sama kau kena cari benda lah ni. Dia cucuk bawah, dia naik atas bentuk V. Inilah SR flip sebenarnya. Dia bentuk V. Faham tak? Pembaris between. So dekat atas tu kau boleh marking zone. Lepas tu, bila price datang, tengok cara price datang. Masa dia datang ni, dia buat accumulation tak? Masa dia naik tegak ni. Tegak. Saya tengok ramai yang dah sell lah kat sini. Masa naik tegak, dia buat accumulation tak? Hadi Arifin tanya King Master 4 ada tak dalam video? Tak ada bang. Setup pembaris between ni.
you kena tengok dalam file King Master 4 tu. Saya pun lupa tak buat. So masa dia naik atas, dia tak buat accumulation. So you tak boleh entry bang. Terlalu bahaya. Masa dia naik atas ni, dia tak ada buat accumulation, tak ada tanda-tanda nak turun pun. Dia naik tegak. Ramai yang sell. Oh my god. What is this? Biasanya dia turun pun dia akan sampai rally base rally. Lepas tu barulah dia buat accumulation. Barulah fasa pertama dijalankan. Price sideways, tam, kecil. Bila dah ada fasa pertama, lepas tu baru you confident nak masuk. Tunggu. Dia buat manipulation. Cari fake out, cari apa, tom. Mesti dia naik atas. Dia naik atas, pop. Masuk terus. Baru valid masuk. Lepas tu, exit. Exit, default exit dia akan ke bawah. Macam tu je konsep dia. Faham tak? Bawah tu CP ke? Bukan bang. Yang bawah ni bukan. Yang sini CP lah. CP dia sampai, yang ini dia CP dia sampai sini je. Sikit je. Lepas tu dia turun laju. Okey. Paling kurang dia akan sampai ke sini lah. Paling kurang kalau you sell, target sampai sini dulu. Sebab sini ada resistance, ada king, rally base rally, boom dia naik atas. So kita tengok price action apa dia buat kat sini. Kalau dia nak reverse, dia akan buat accumulation, dia akan buat fake out, dia akan buat macam-macam. Faham tak? So jangan main tekan dia. That's why saya susah nak bagi signal dalam grup. Sebab kena tunggu benda lah ni dulu. Kena tunggu benda ni siap. Kena tunggu benda ni siap. Kena tunggu benda ni siap baru boleh cantik-cantik. Kadang-kadang saya lukis je dulu. Lukis dulu, tom tak. Tiba-tiba dia orang dah entry. Tekan terus. Ni pun tanya. Boleh re-entry sell lah? Oh my god. Suka hati kalau bang. Budak-budak ni. Selagi dia tak tekan, selagi dia tak boleh tekan, dia jadi macam gila bayang ke apa, saya pun tak tahulah. Kena ingat 3 benda tu. Kena ingat 3 fasa tu. Tak sabar. Masuklah. Kau masuk buy, dia pergi terjun bawah. Kau masuk sell, dia pergi naik atas. Macam itulah. Faham tak? UD, USD, UJ. Ni UJ SL flip. Support, resistance, sama pattern macam tadi. Pattern, resistance. Ni resistance dia. So, tunggu je lah. UCHEF, GBP Kanada. I think that's it kot. Tak ada apa-apa kita. Ada lagi soalan tak? UCHEF H4 3 drive. Mungkin. Katakanlah kau nak cakap dia 3 drive. Dia tengah buat 3 drive. Sini 1, 2, 3. Dekat mana nak masuk? Dekat sini. Okay, masuk kat sini. It's okay, no problem. Faham tak? Ada yang tanya nak garis resistant, horizontal line pakai resistant ke pakai body? Pakai shadow. Pakai shadow. Nasdaq. Wow. Korang nak main ni sini juga awak. Nasdaq. Oh my god. Nasdaq. Nasdaq jaga-jaga. Sini pun cantik, atas ni pun cantik. Dia tengah buat fake out, R1, R2, R3. Dia tengah buat accumulation lagi. Tunggu ni fasa-fasa accumulation. Kalau dia break naik atas, you ada peluang entry. Prap ke bawah. Tengok kat belakang ni macam mana nak masuk. Tengok belakang-belakang. Study kat situ. H1, tukar H1. Apa ada? M30. M15. Resistance, rally, base rally. Sini je dia punya tempat. Try lah kat sini. Resistance, rally, base rally. Support, between. Try kat situ. Boleh? Ya.
Dow Jones. Siapa try Dow Jones? Kita sekarang dah main Dow Jones, main DAX. Oh, baru sedap bang. Main currency lambat. Lambat. Terkejun baru 30 pip. Korang dah sibuk. Oh, terkejun, EU terkejun. Ukur-ukur lah, baru 20 pip. Apa barang. Dekat Nasdaq, dekat Dow Jones, kau ambil bang. Sekali terkejun 200 pip, 300 pip dalam satu masa. Candlestick 1 jam dia pergi beratus-ratus. Dia tak panggil pip, dia panggil point. Macam ni pun 17,000 point. Tapi jangan takut. Bila kau trading dekat end trading, dia murah. Kau masuk 0.1 lot. Kalau you masuk 0.1 lot, dia macam 0.01 dekat currency. So, tenang-tenang saja. Rugi kalau tak masuk. Ini apa dia? Compression. Awal CP. Balun lah. Dari sini sampai sini. Dekat mana kau nak sell? Bila compression ni, dia tengah fasa apa bang? Nanti kita akan belajar. Di fasa accumulation. Tukar time frame kecil. Nampak apa kat sini? Fake out. Kan? R1, R2, R3. Bersepah-sepah. Lepas tu dia naik atas. Bila dah ada fake out sini, CP campur CPLQ, tengok belakang. Kat mana kau nak masuk? Bila tengok belakang, atas daripada R1, R2, R3 ni kita ada apa? Siapa tahu, Bai? Geng King Master mesti tahu benda lah ni apa. Double baru. Okey, betul ada double baru. Lagi belakang lagi. Belakang ada apa? Hidden King lah. Kita ada Hidden King. Kita ada Hidden King. Video aku bagi kau tak tengok ke? Tengoklah. Oh my God. Aku buat penat-penat. So, TP kat mana? TP wajib dekat awal CP. Dekat awal CP ada apa? Belakang pun ada support. S1, S2. Ada apa bang? Ada fake out. Kat situ je lah kau TP. Jangan tepi jauh-jauh. Ni kawasan fake out. Fake out lampau. Bit trader dia pusing-pusing kat situ je. Kalau nak best lagi, tukar lagi time frame kecil. Kalau dekat Dow Jones ni dia dah besar sangat, kau kena tukar time frame kecil. Saya kecilkan lagi ni S1, S2 kat bawah. Kau dapat entry betul-betul cantik kat bawah ni. Ni S1, S2 sampai sini dah TP. Berapa ratus tip ni? 47,163 ratus. Okey, banyak buat. Okey kan? Dah penat dah pukul 11. Kantuk lah. Apa nama brand monitor saya pakai? Samsung 39 inci ultra wide. Apa beza for drive dengan compression? Compression nanti kita akan belajar. NQ100. Oh, dia nak NQ100 sekejap. NQ100 nama dia apa bang? Saya lupa. Saya terus terang cakap, saya baru bang. Saya baru dalam dunia indeks ni. Saya tak tahu sangat tentang indeks, nama-nama sebenar apa semua. Bila dia orang trade indeks, bolehlah try indeks. Lepas tu bila saya tengok sama je pattern dia. Pattern dia sama macam SND sebab dia sama pattern SND. Ni boleh try atas ni. PM level. Tapi dia punya ni bapak besar shoot. Sini sampai sini pun dah berapa ratus pip. Oh my.
160,048 pip. So bahaya sikit lah bagi perahu-perahu kecil. Nasdaq 100. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Dia punya libas lagi keras. Masuk kecil-kecil je, masuk 0.1 macam 0.01. Okey. Expert trader cerita tentang kembang kuncup spread. Oh, pasal spread kembang kuncup tu saya tak faham bang. Saya tak ambil pot bab kembang kuncup tu sebab saya study fake out, CPLQ semua. Saya tak ambil bab kembang kuncup break apa tu spread. Pening pada mata tengok benda lah tu. Oi, ada soalan lagi? Ada yang tak faham tentang SBR SR Flip dengan SBR RBS? Tadi nanti you tengok ulang tayang, nanti kalau ada ulang tayang, you tengok betul-betul. Kalau macam ni saja nanti dia pening kepala. So minggu ni dah settle bang kelas minggu ni manipulation by big trader, fake out, breakout, diamond, 3 drive semua dah settle. So minggu depan kita akan start compression dengan NCPLQ. Compression and CPLQ. So ini lagi best. Kalau kau nak layer masa ni lah bang. Masa ni lah kau cakap. Oh kalau jadi setup ni bang. Wow memang cakap apa. Kau layer penuh-penuh. Minggu depan hari apa tak pasti. Mungkin hari Selasa, mungkin hari Rabu, mungkin hari Khamis. Sebab minggu depan bukan milik saya. Saya tak tahu. Kalau okay on, kita on. Kalau tak on, kita tak on. Alright. So kalau tak ada soalan lagi, terima kasih semua. Ada 689. Saya tutup majlis kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.